begitu indah. Ampang seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kata Allah SWT dapat menaikkan pada maghrib secara berjemaah. Dan malam ini betul malam 27 Rejab, yang mana sinonim dengan apa yang kita dengar tentang peristiwa Isra' Miraj, walaupun di sana ada khilaf tentang bila berlakunya tarikh Isra' Miraj yang sebenar, tetapi masyhur kita di Malaysia, antara pendapat yang masyhur juga merupakan pada malam 27 Rejab itu adalah malamnya Isra' Miraj. Kalau tengok Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan lebih kurang ada 10 pendapat tentang peristiwa Isra' Miraj, tentang hari atau waktu Isra' Miraj tersebut. Tapi bagi kita yang kita nak ambil iktibar ataupun apa yang Nabi SAW diperjalankan daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian terus ke atas Sidratul Muntaha, mana Nabi diberangkatkan dan dijalankan dan diisrahkan sampai ke Baitul Maqdis dan dimi'rajkan sampai ke atas Sidratul Muntaha. Itu peristiwa-peristiwa yang penting yang kita nak tahu, iaitu antaranya 7 perkara luar biasa yang Nabi SAW ketika mana berlakunya Isra' Miraj tersebut. Walaupun Isra' Miraj ini merupakan di antara peristiwa ataupun mukjizat kedua terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagian ulama mengatakan peristiwa terbelahnya bulan juga merupakan peristiwa kedua terbesar. Jadi sama ada Isra' Miraj ataupun peristiwa terbelahnya bulan, iaitu masing-masing mempunyai kedudukan yang penting juga. Kalau dalam peristiwa Isra' Miraj, Nabi diangkatkan sampai daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis sampai ke atas Sidratul Muntaha. Tapi dalam peristiwa terbelahnya bulan ini, Nabi hanya tunjuk jari pada bulan dan bulan itu terbelah sehingga bulan itu berada di atas Jabal Abil Qubais dan sebelah bukit lagi, dan bulan itu datang di hadapan Nabi SAW, tetapi bukan dalam bentuk yang asal. Yang bentuk asal bulan ini kita tahu, dan saintis katakan lebih kurang 1/27 kali bumi bulan ini. Bermakna 27 kali bulan tu sebesar bumi, bukan dalam bentuk yang besar, tapi dalam bentuk pandangan mata kita sebesar bola tersebut. Daripada besar sampai bila datang dalam Nabi jadi serupa sebesar bola tersebut, dan bulan itu terbelah. Yang hakikatnya pada bulan yang sebenar itu memang terbelah. Itu menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Itu yang diletakkan pada tempat yang kedua dan ketiga. Dan walau bagaimanapun, pada malam ini kita nak bicarakan tentang di antara 7 perkara luar biasa yang dilihat oleh Nabi SAW ketika peristiwa Isra' Miraj. Yang pertama sekali iaitu balasan bagi mereka yang suka mengumpat. Nabi melihat sendiri bagaimana balasan yang bagi mereka suka mengumpat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku dimi'rajkan, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Mereka mencakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril AS jawab, mereka ialah orang-orang yang memakan daging manusia, iaitu memakan daging manusia melalui mengumpat, ghibah, dan menjatuhkan maruah mereka. Ini di antara perkara yang biasa kalau dulu, kalau 30-40 tahun dulu kita biasa mendengar, tapi sejak belakang ini peristiwa jarang di-highlightkan, disebabkan antara sebab jarang di-highlightkan, jadi orang ramai menganggap seolah-olah mengumpat ini, atau dalam bahasa medsos dia kata gosip, bahasa artis, ini macam perkara biasa, dah jadi perkara biasa dalam media sosial berkenaan dengan menceritakan tentang keburukan orang lain. Sama ada orang yang menceritakan ini sedar atau tidak sedar, bahaya yang paling besar di atas muka bumi ini dengan dia mengumpat itu boleh membatalkan amalan-amalannya. Apatah lagi bahaya di akhirat, kuku dia ibarat kuku dia tembaga yang mencakar-cakar
sehingga terobek-robek daging dan isinya, kemudian dibuat begitulah. Kesalahan bagi orang yang mengumpat ini. Walaupun pada pandangan mata kita nampak seperti mana kecil, tapi di sisi Allah SWT, selagi mana orang yang mengumpat kita, orang yang kita mengumpat dia, orang yang kita ribah atas dia, kan, selagi mana tidak minta maaf, selagi itu Allah tidak akan maafkan kepada kita. Itu mengumpat tahap yang pertama. Tahap yang kedua pula dipanggil namimah atau mengadu domba. Ini satu lagi peristiwa atau perkara yang besar. Yang namimah ni, pernah satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW lalu di sebuah tanah perkuburan. Kemudian Nabi bagi tahu bahawa dua orang ahli kubur ini sedang diseksa. Seorang diseksa bukan kerana satu perkara yang besar, kan, bukan satu kesalahan yang besar. Masuk kesalahan besar tu menurut pandangan kita, tapi di sisi Allah merupakan kesalahan besar. Apa dia? Kerana apabila dia membersihkan daripada buang air, tidak membersihkan dengan sempurna. Ulama kiaskan kepada huraikan tentang bagaimana bila kita kencing. Bila kita kencing, dan sama ada kita kencing tu dengan berdiri, kan, dan kita tidak menjaga najis itu daripada terpercik kepada kain dan anggota kita, pada seluar badan kita. Itu pertama. Ataupun yang kedua, sama ada bila kita kencing tu, kita kena pastikan kencing itu tos betul-betul. Berhenti daripada kencing, barulah kita basuh. Kadang-kadang kita rasa lebih kurang tanpa kita disunatkan untuk istighfar. Dia berapa kali? 3 kali semuanya. Ya, ini bagi kita orang dewasa okey, tapi kadang-kadang bagi pangkat anak-anak, adik-adik kita kadang-kadang terlepas pandang. Ya, perkara ini sepatutnya dititik beratkan oleh ibu bapa kita, keluarga kita. Ya, kemudian ini merupakan punca daripada terimanya ibadah tersebut. Sebab tu dalam kitab Arba'un fil Ahkam, 40 hadis yang sahih yang membicarakan tentang hukum hakam Al-Quran. Pada jilid yang pertama dia menyatakan Nabi SAW penting pada hadis sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, la yuqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima ibadah tanpa taharah yang sempurna. Dalam bab taharah kita fail, habis ibadah kita tidak terima. Sebab tu dalam bab ibadah ni, bila taharah kita fail, ya, ibadah kita tak terima, sia-sia saja ibadah kita. Yang seorang lagi pula diseksa kerana perbuatan namimah, suka berjalan ke sana sini menceritakan, mengadu domba. Terlihat dalam kita media sosial pun banyak berlaku perkara segini, kan, suami isteri kalau berpisah, kita ada orang tukar tambah dan orang mengadu domba. Mereka dah pisah lama tapi ada orang cuit sana cuit sini, seolah-olah salah seorang daripada mereka merasa terperok lalu menceritakan kisah-kisah lama, padahal mereka tu berpisah secara baik. Ini contoh, dan tukang-tukang cocok sini, ini dikatakan namimah. Kemudian Nabi SAW minta pada sahabat dahan yang dipecahkan tersebut. Nabi ambil satu dahan, letak di atas yang kencing tak bersih tersebut, dan yang mengumpat atau yang namimah, yang mengadu domba ini. Lalu sahabat bertanya, apa yang Tuan buat itu wahai Rasulullah? Rasulullah beritahu, mudah-mudahan dengan selagi mana daun ini masih hijau dapat meringankan siksaan ahli kubur tersebut. Menunjukkan bahawa daun-daun yang hijau ini mendoakan untuk diringankan siksaan atas kubur. Ya, sebab tu sebagian ulama mengambil istinbat daripada hukum ini, ya, tentang bagaimana kalaulah daun-daun tu pun boleh mendoakan, apatah lagi di kalangan orang-orang soleh mendoakan dalam bab tahlil kita buat. Ya, itu tidak ada masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, kan, yang bid'ah yang tak boleh ni apabila mati saja daripada kalangan yang katakan yang meninggal tu ketua keluarga, dan dia ambil lebih harta anak yatim tersebut, itu buat tahlil, itu baru haram. Tapi sekadar keluarga lain yang support untuk buat tahlil, itu tidak ada masalah. Bahkan dengan kita buat tersebut, kalau daun-daun yang hijau pun boleh mendoakan, apatah lagi dari kalangan manusia yang soleh yang mendoakan, lagi lebih Allah Ta'ala terima. Ya.
Kemudian balasan bagi orang namimah ni di syurga pun mereka akan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sehingga penduduk bukan syurga, mereka akan dipindahkan dari satu neraka ke neraka yang lain, sehingga penduduk neraka yang lain pun merasa amat terseksa dengan jeritan pekikan orang-orang yang suka mengadu domba. Bayangkan, tempat neraka tu tempat yang paling buruk, ahli neraka. Tetapi disebabkan dosa orang membuat namimah, suka mengadu domba ni, dosanya orang neraka pun tak tahan. Bayangkan macam mana Tuhan punya diri yang terbabit dengan namimah tersebut. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan ini. Jadi kalau Nabi melihat bagaimana daripada kuku-kuku di tembaga tersebut mereka mencakar-cakar daging mereka hingga terkeluar daging, isi daging, kemudian dibolehkan, kemudian jadi seperti mana sedia kala dicongkil atau dicakar, begitulah selama-lamanya. Kemudian golongan kedua pula, ini bagi termasuk kategori saya dan para asatizah, bahana bagi pendakwah yang melupakan diri. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tak kala saya diisrakan, saya melihat beberapa orang yang lidahnya dipotong dengan gunting dari daripada api neraka. Saya bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Dia menjawab, mereka adalah para khatib umatmu. Sama ada para khatib atau para asatizah. Mereka memerintahkan kepada orang ramai untuk berbuat kebaikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca kitab, tidakkah mereka menggunakan akalnya? Tidakkah mereka menggunakan akalnya? Seperti mana dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bercakap, jangan kamu cakap tapi kamu tidak buat apa yang kamu katakan. Semurka-murka Allah pada orang yang berkata tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperkatakan itu. Jadi ini bagi golongan asatizah yang mereka kadang-kadang dalam ucapan, dalam ceramah, khatib dan sebagainya, mereka bercakap mengajak kepada kebaikan, tetapi mereka membuat sebaliknya. Ini satu benda yang bahaya. Saya teringat lebih kurang 30 tahun yang lalu, ketika saya berada di Segambut, sebuah masjid. Saya memang asal Segambut, dan ada seorang yang baru pencet daripada dia jadi pemandu lori, sampai umur 55-60. Dia tak pernah datang masjid surau pun. Tiba-tiba datang masjid surau, datang ke masjid, setiap datang masjid. Dia rajin bertanya. Dan satu perbuatan yang terpuji ada pada hamba Allah ini, dia hanya tanya benda-benda bermanfaat. Benda-benda yang cerita tentang mumpat, tentang orang, dia angkat kaki jalan. Dan dia tanya saya tentang kelebihan membela jamu, kelebihan bela jamu. Saya pun beritahu lah, di antara karya atau pekarangan daripada Syekh Zakaria Al-Kandahlawi berkenaan dengan fadilat pembela janggut, bahawa barang siapa pembela janggut ni, yang pertama kali apabila dimasuk di alam barzakh akan ditunjukkan dengan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu kita yang tidak memiliki janggut akan merasa sangat rugi dan menyesal. Yang kita mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai qudwatul hasanah, tapi kita tidak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja menyebabkan daripada semenjak kita masuk kubur sampailah kita keluar kepada masyarakat, menyesal itu takkan hilang. Bayangkan, jadi dia dengar satu penjelasan saya, Ustaz pada hari itu dia boleh janggut sampai ke akhir hayat. Nampak? Satu benda dia tak tahu tapi dia tahu, dia amalkan sampai akhir-akhir dalam keadaan husnul khatimah. Ada juga sejenis ataupun satu golongan ataupun segelintir orang yang membuat kebaikan, tetapi dengan membuat kebaikan itu kadang-kadang dengan mulutnya sendiri membatalkan amalan-amalannya. Apa contohnya? Dia bukan di sini, saya bagi satu contoh, tapi berlaku di tempat lain. Dia ni hebat dalam melaksanakan kebajikan, hebat, tapi kadang-kadang ada masanya, contoh adalah
dalam nak mengumpul iftar untuk Ramadan, sebelum masuk sebelum masuk pertengahan Syaban, dia dah dapat kolek untuk 30 hari Ramadan iftar tersebut. Tapi ketika mana dia nak kolek duit tersebut untuk daripada orang ramai, dia akan pilih orang yang bagi lebih dia ambil, kurang tak ambil, jatuh. Yang kedua, dia kata kalau saya tak kolek ni, tak makan semua kita. Ini kadang-kadang, itu contoh kebaikan dia buat bagus, tapi sebabkan mulut ni kadang-kadang boleh menyebabkan terbatal amalan. Ini satu kadang-kadang suka memperkecilkan orang nak infak, tak kira lah, bukan semua orang mampu infak dengan jumlah yang besar. Ada orang betul-betul ikhlas nak menyumbang, tapi dia kata berapa nak bagi, kalau bagi itu bawah 100, dia tak layan ni, tak cantik dah begini kan. Tapi berlaku juga begini pada orang yang biasa datang masjid, tapi bukan di sini lah, saya bagi contoh di tempat lain tapi berhati-hati dalam perkara sebegini. Walaupun kita ahli masjid surau kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada sedekah kita, tidak melihat kepada rupa paras kita dengan besarnya serban kita dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat juga tentang amalan kita. Yang lebih penting daripada semua segala itu, amalan dengan hati yang ikhlas. Tetapi kalau kita beramal dengan hati yang bercampur dengan ujub, riak, sum'ah dan sebagainya, kan, kita takut bila kita punya amalan diangkatkan ke langit, maka Allah Ta'ala bagi kepada malaikat bahawa mereka ni di sisi Allah seperti mana tak ada amalan. Seperti mana kain buruk tu dicampak, solat kita di atas muka kita kembali. Inilah yang kita risaukan. Kemudian Nabi SAW pada perkara yang ketiga berjumpa ataupun terhidup dengan haruman keluarga Masyiatah. Siapakah Masyiatah ini? Beliau ini adalah penyisir kepada anak Fir'aun. Satu ketika sedang tersisir tersebut, terjatuh sikat tersebut, lalu Masyiatah sebut Allah Rabbi, sebut itulah. Kemudian kata anak Fir'aun ni, siapakah yang kamu sebut tu? Adakah dia tu bapa aku? Tidak, ini Tuhan aku, Tuhan kau dan Tuhan kepada bapa kau. Jadi anak ni pun dia kata adakah anak ni pun terus mengadu kepada Fir'aun. Dia kata tadi pembantu ni kata ada Tuhan selain pada bapa, iaitu Tuhan dia, Tuhan saya dan Tuhan bapa katanya. Maka Fir'aun pun panggil dan kata betulkah sebegitu? Dia kata betul. Kemudian Fir'aun digertak. Dia kata kalau kamu tidak mau mengaku aku sebagai Tuhan kamu, aku akan lemparkan satu persatu anak-anak. Tapi masih tadi tetap jiwa dia yang kekal. Dia dengan suami serta anak-anak dicampakkan pada tempat periuk ataupun telaga yang mendidih, satu-satu dicampakkan. Bila kali terakhir nak campakkan baby yang sedang disusui tersebut, maka masa tu dia terasa timbul rasa hati yang tak sampai hati. Kemudian budak itu berkata, wahai ibu, campaklah sekali dan kita akan jumpa dalam syurga. Barulah ada kekuatan bagi Masyiatah untuk mencampakkan bayi tersebut. Jadi apa yang berlaku selepas kematian mereka, syahidnya mereka, tempat tersebut bauan daripada makam yang dimakamkan Masyiatah tersebut sampai Nabi SAW boleh melihat dalam syurga bauan Masyiatah tersebut. Bayangkan, ini disebabkan iman mereka yang begitu kental. Walhal apabila berlaku kepada Sumayyah Yasir bin Ammar bin Yasir, bila Sumayyah disuluh, itulah merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali syahid. Kenapa? Kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta supaya kufur, tak mau kufur. Sumayyah dan suami dia dibunuh, dan akhirnya anak tersebut usia beberapa tahun, sekitar kecil 7-8 tahun, maka anak itu terpaksa menyembunyikan keislaman. Dia mengaku Tuhan, tapi dia sebut dalam keadaan terpaksa dan tak reda. Maka Nabi SAW kata itu dimaafkan. Kalau berlaku sampai peringkat nyawa tu, ketika tu kita boleh berpura-pura nak menyelamatkan nyawa kita, tapi bukan dengan hati,
Tapi bagi Masirah, bagi Sumayyah dan suaminya lebih nak lebih memilih untuk syahid. Begitu juga dalam peristiwa Masirah ini. Dan haruman dia sungguh harum, ibarat seperti bau kasturi yang paling wangi. Bila Nabi SAW tanya kepada Jibril, bau apakah ini wahai Jibril AS? Kan Jibril kata inilah dia yang mana bauan syahidnya Masyidah dengan anak beranaknya. Bauan tersebut sampai yang Nabi dapat hidup tersebut. Kemudian peristiwa keempat, Nabi SAW dapat mendengar telapak kaki Bilal radhiyallahu anhu dalam syurga. Ya, maka Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat sehingga aku boleh mendengar bunyi telapak kakimu di dalam syurga? Maka Bilal radhiyallahu anhu berkata, setiap kali aku terbatal wudu, setiap kali aku terbatal wudu atau aku telah lakukan satu perkara yang dosa ni mana dosa kecil lah, kan? Aku akan berwudu, aku akan sembahyang 2 rakaat. Itu sunat wudu. Ya, sama ada kita ni berdosa kecil, dengan dosa kecil ni kita ambil wudu boleh tergugur dosa kecil. Dosa kecil ni memang tak ada siapa di kalangan umat Nabi yang terpelihara. Semua akan akan terikut membuat dosa kecil, kecuali dosa-dosa besar di kalangan orang saleh, mereka amat terpelihara. Ya, tapi bagi Nabi SAW, Nabi terpelihara daripada dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Hebat dosa kecil ni kadang-kadang dia boleh terhapus dengan kebaikan kita, dengan sedekah kita, dengan ibadah sunnah kita, dengan wudu kita, dia boleh menggugurkan dosa kecil. Seperti mana Nabi SAW ambil daun kering dan goncang, lalu Nabi tanya, kenapa kamu tidak tanya apa aku buat? Lalu sahabat tanya, apa yang maksud Rasulullah buat tersebut? Rasulullah berkata, inilah perumpamaan orang yang berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna maksudnya wudu basah semua anggota, kemudian menggunakan air dengan jimat. Ada orang berwudu dibuka high pressure, kan? Kira-kira kalau kita berwudu guna satu kolah, satu bekas gayung, kan? Dia berwudu guna 2 beldi contohnya. Sebelah kaki dia 2 gayung besar. Dia berwudu, tapi wudu tu menyebabkan datangnya dosa. Kan, datangnya dosa. Innal mubazzirin kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya membazir itulah saudara sekutu syaitan. Nabi SAW pernah bagi tahu kepada Abu Zar, pembaziran apa yang kamu lakukan? Lalu Abu Zar bertanya, wahai Rasulullah, dalam bab wudu pun ada pembaziran? Ya, walaupun kamu mengambil wudu dalam sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir itu percuma sahaja, tetapi air yang kita buka melalui pili atau pipe masjid tersebut, air itu yang berbayar. Bayangkan kita sebagai seorang ayah, ketua keluarga, buat begitu, anak-anak akan terikut perkara begitu. Dan kita telah menunjukkan satu contoh yang tidak baik. Kita buat, anak-anak kita ikut apa kita buat. Tak pasal-pasal dosa kering yang kita dapat. Bayangkan. Jadi buka ala kadar lah. Jangan buka sampai terlalu kecil, buka lebih kurang. Jangan besar dan jangan terlalu kecil. Orang yang belakang tunggu juga. Kalau kita nak yang kecil, pastikan tak ada orang tunggu kita. Ya, buka ala kadar. Ya. Kalau boleh jangan membazir. Itu membazir itu menyebabkan kelebihan wudu itu hilang pada kita. Ya. Kemudian antara amalan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang Nabi dapat mendengar ialah setiap kali batal wudu akan ambil wudu, beliau akan berwudu dan akan sembahyang sunat 2 rakaat, sunat wudu. Kita kalau datang masjid, sunat tahiyatul masjid. Kalau kita pergi di surau atau musalla lepas berwudu, kita buat sunat wudu. Itu ada. Kemudian perkara yang kelima yang Nabi SAW bagi tahu bahawa melihat Dajjal dalam rupa asalnya. Diriwayatkan daripada Nawas bin Sam'an al-Kilabi, dia berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudaratkan kalian, kerana jika Dajjal muncul sedangkan aku masih berada di antara kamu, maka akulah yang akan menghadapinya.
bukan kalian. Jika dia muncul sedangkan saya tidak berada di antara kamu, maka setiap orang Muslim wajib membela dirinya, dan Allah lah yang menjaga setiap orang Muslim sepeninggalanmu. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting dengan bola mata yang menonjol, dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Iraq, lalu menyebar ke segala penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendiam teguhlah kalian. Ini hadis riwayat Muslim. Ini dalam bab Dajjal ini ada beberapa wasi bagi kita. Nabi ajarkan kepada kita, antaranya doa ketika tahiyat akhir. Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pertama, kita minta perlindungan dari Allah daripada azab api neraka. Kedua, azab kubur. Yang ketiga, fitnah dunia. Yang keempat, fitnah Masih ad-Dajjal. Yang ketiga, fitnah dunia. Keempat, fitnah mati. Fitnah al-mahya al-mamat. Dan yang kelima tu fitnah al-Masih ad-Dajjal, ya. Hebat tak hebat Dajjal ni, dia dapat mencongkil kubur ibu bapa kita. Kan, lalu tentera-tentera Dajjal ni, antara syaitan dan jin, akan masuk dalam jasad ibu bapa kita dan akan berupa sebiji macam ibu bapa kita. Maka mereka akan berkata, wahai anak, ikutlah agama ni, ikutlah agama Nasrani, ikutlah agama Yahudi, kamu akan selamat. Bayangkan, kita nampak macam betul-betul ibu bapa kita, padahal syaitan telah masuk dalam badan mereka, menyerupai seperti mana ibu bapa kita. Jadi sana kita akan terpengaruh. Jadi sebab tu, selain daripada kita baca 5 doa pendinding tersebut, lazimilah kita membaca suratul Kahfi. Kalau mampu, bacalah setiap hari Jumaat. Kan, setiap Jumaat, maknanya masuk saja maghrib malam Jumaat sampai asar, sampai sebelum maghrib Jumaat. Kita bacalah setiap hari kalau mampu, setiap minggu kalau mampu. Kalau tak mampu, bacalah 10 awal dan 10 akhir. Dalam bab ni, bukan kita seorang saja baca, kita ajak anak isteri kita baca sekali. Seperti mana masjid ada menyediakan photostat surah Al-Mulk, kan, itu pun kita boleh buat pada setiap malam sebelum tidur. Dan kita pun limitlah suratul Kahfi, 10 ayat pertama, 10 terakhir. Sebelum balik hanya tak sampai 10 minit kita boleh baca 2 surah kalau kita baca lancar lah. Begitu juga surah Al-Mulk, dah 5 minit kita baca kalau bacaan kita lancar. Jadi jadikanlah amalan rutin. Bila kita ajak baca sama-sama, maka kita tergolong dalam golongan orang yang dipelihara daripada fitnah Masih ad-Dajjal, ya. Kemudian Nabi diperlihatkan dengan nabi-nabi dan umat masing-masing. Nabi SAW bukan saja diperlihatkan dengan para Rasul SAW. Daripada Nabi Adam AS, Nabi melihat Nabi Adam pandang ke kanan, lalu Nabi Adam tersenyum, kan? Nabi Adam pandang ke kiri, Nabi Adam menangis. Rupanya Nabi Adam pandang ke kanan tu, iaitu pandang di syurga. Di syurga tengok boleh tahan ramainya umat Nabi SAW. Bila pandang ke kiri, rupanya anak cucu Nabi Adam ni lagi ramai, lagi banyak daripada kiri banding dengan kanan, ya. Kemudian Nabi SAW menjumpakan berbagai-bagai Rasul dan Nabi. Antaranya Allah perjalankan, kan, Allah nak Nabi SAW belajar daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Ketika mana Nabi SAW diusir daripada Taif, dan sebelum pada itu Nabi SAW dalam peristiwa Uhud, antara satu peristiwa yang penuh tragis kepada Nabi SAW, baju seluar Nabi basah dengan darah. Kenapa? Kerana kesalahan tentera Islam ketika itu. Nabi perintahkan di kalangan 50 tentera Islam ini jangan turun di pejabat rumah tersebut. Apabila tentera kafir ketika itu diketuai oleh Khalid Al-Walid, kan, dia umpan ketika mana seolah kalah, dia umpan dengan harta beja. Jadi daripada 50 orang yang Nabi bagi amanah supaya jangan turun, 40 orang ni turun nak mengutip harta benda. Tinggal di atas bukit tersebut hanya 10 orang. Nabi dah pesan awal-awal,
walau apa pun terjadi, selagi saya belum bagi kata putus, jangan kamu tinggalkan. Apabila lihat orang kafir telah kabur lari meninggalkan harta benda, yang 4 orang ini tak sabar-sabar nak kutip harta rampasan tersebut. Rupanya itu hanya helah. Jadi Khalid Al-Walid dengan tentera yang dikutip Khalid dan naik di atas Jabal Rumah, berada di puncak. Maka Nabi SAW ketika itu berada di antara kawasan-kawasan tersebut, menyebabkan 10 orang yang ada di atas syahid. Ketika itu yang menjaga Nabi itu adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, di antara asyaratul mubasysyirin bil jannah, 10 para sahabat jalan surga. Antaranya Talha bin Ubaidillah menjadi perisai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bagi tahu, kalau kamu mau lihat orang syahid hidup, lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah, mengorbankan diri. Sehingga berita kononnya Nabi wafat telah diwairalkan. Rupanya Nabi masih selamat. Nak menunjukkan dalam peristiwa perang Uhud ni, Nabi memang kena luka parah. Tetapi apabila ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apakah satu peristiwa yang paling tragis? Sahabat nak bagi tahu, adakah ketika perang Uhud? Kemudian Zaid bin Harisah dengar kata, ketika perang Uhud masih banyak lagi sahabat-sahabat lain, kan? Nabi yang boleh berkongsi kisah dan mereka tahu. Tetapi ketika mana Nabi SAW dalam tahun di mananya bapa saudaranya meninggal, dan begitu isteri tercinta Sayyidatina Khadijah meninggal, maka yang lebih memilukan bapa saudara Nabi Abu Talib mati dalam keadaan tidak mendapat hidayah Allah Ta'ala. Itu menambahkan lagi kesedihan Nabi SAW. Nabi nak berihlah ke tempat lain, nak berdakwah ke tempat lain, daripada Mekah pergi ke Taif. Paling kurang Nabi mengharap ada sambutan, bukan sambutan dengan permainan gembira, tapi kurang-kurang mereka menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bab kata pepatah, sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Nabi pergi ke sana sekira-kira ada satu kumpulan yang baru berminat nak tunjuk minat kepada Islam. Tiba-tiba Nabi diserang oleh ketua-ketua kabilah mereka. Nabi diusir. Ketika Nabi usir, yang hanya menjadi teman Nabi ketika itu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Zaid bin Harisah. Zaid beritahu, ketika aku berjalan dengan Nabi pergi ke Taif, kami berdua saja. Jadi peristiwa ketika di Taif itu, walaupun sama-sama luka, kan, tapi tak seteruk macam Uhud tersebut. Tetapi ketika mana di Uhud, di Taif, Nabi hanya ada bersama dengan Zaid bin Harisah. Sehingga apabila para malaikat Hafazah melihat keadaan Nabi, dan malaikat penjaga gunung minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, izinkan aku untuk tenggelamkan penduduk Taif ni dengan bukit yang besar ini. Nabi bagi tahu, tak payah. Kalau mereka tak mau beriman sekarang, mungkin anak cucu daripada sulbi mereka akan beriman. Ya, kalau Nabi macam kita lah, kan? Kita kalau naik motor ke kereta silap sikit, tak tahu apa silap kita tak silap pun. Orang tunjuk dengan berbagai-bagai jari contohnya, kan? Agak-agak macam mana kita dakwah kita, kan? Kita rasa menyirat darah kita, kan? Padahal tak salah. Nabi nak bagi syurga kepada penduduk Taif, tapi dibalas dengan rejaman batu, sehingga menyebabkan banyak darah-darah Nabi tertumpah. Ya, sehingga malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu pun tak tahan dengan keadaan Nabi SAW yang direjam sampai begitu sekali. Nabi tidak mengizinkan. Andai kalau Nabi kata yes sahaja, maka kota Taif sekarang ini hilang dalam peta Jazirah Arabia. Rupanya kota Taif sekarang dalam keadaan yang makmur, penuh makmur. Tapi kita bila ziarah ni, kita melihat, kita kadang-kadang terlupa dengan peristiwa pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan Islam, nak jadikan semua ahli syurga, tetapi dengan peristiwa yang begitu teruk yang Nabi hadapi. Ini satu benda yang amat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Nabi yang selama 63 tahun, daripada 2 bulan dalam perut lagi, hidup Nabi dalam keadaan yang penuh ujian. Sebab
Sebab tu ujian, walaupun Nabi SAW umur 63 tahun, daripada asal dalam perut lagi pun Nabi diuji sampailah ke saat meninggal. Dan sakitnya Nabi SAW, ya, sakitnya berganda dibandingkan sakit umat. Sehingga Sayyidina Aisyah mengatakan, kalau aku melihat ada seseorang yang sakit, yang mati dengan mudah, aku amat cemburu. Kerana aku lihat Nabi pun dah ada gitu. Sebab Nabi doa, bila malaikat bagi tahu, Israel bagi tahu tentang sakitnya umat yang paling ringan itu adalah siksaan Nabi SAW, sakaratul maut tersebut, maka Nabi minta, Nabi punya kasih kita, biarlah aku merasa semua sakit-sakit umat. Nabi minta sampai gitu, punya sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kadang-kadang kita nak menegakkan atau nak memenangkan Nabi, kita tak mampu apabila orang menghina Nabi. Tapi paling kurang cukuplah kita mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sekeluarga, itu pun dah alhamdulillah memadai. Tapi kita nak menyampaikan sunnah Nabi, nak menyebarkan dakwah Nabi dalam keluarga kita pun kita tak mampu, amatlah malam kita, ya. Jadi sama-samalah kita berazam supaya setiap sunnah Nabi, ya, kita dapat mengamalkan. Bukan kita, anak isteri kita dapat mengamalkan. Dalam biasa hadis yang kita dengar, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah dikala orang ramai melupakan sunnah, maka baginya pahala 100 kali mati syahid. Kemudian peristiwa yang seterusnya, Nabi melihat bagaimana baginda SAW melihat kaum yang tidak kaum yang umatnya ramai, iaitu bila Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril beritahu itulah di antara kaum Nabi Musa, yang kaum Bani Israil banyak jumlahnya. Kemudian selepas tu Nabi ditunjukkan dengan satu umat yang lagi ramai, dan kemudian kata Jibril, angkatlah pandanganmu dan lihatlah ufuk sana dan ufuk situ, ya, sana sini. Apabila Rasulullah SAW melihatnya, dikatakan kepada baginda, itulah umatmu wahai Rasulullah. Di antara mereka yang ada 70,000 orang yang bakal memasuki syurga tanpa hisab. Ini hadis riwayat Tirmizi. Di kalangan umat Nabi SAW ni ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Dari kalangan 70,000, kan, ada yang 70,000 ni setiap seorang tu membawa 70,000 lain yang memasuki syurga juga. Tapi yang tanpa hisab 70,000 sahaja, ya. Jadi bayangkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan yang 70,000 ini, ya, yang masuk tanpa hisab. Kalau kita tak dapat masuk tanpa hisab pun, bersama hisab pun alhamdulillah, cuma kita minta diringankan hisab kita. Sebab tu dalam doa, kan, Allahumma yassir hisabi, kan, kita doa selalu, ya Allah permudahkanlah hisab untukku, ya. Jadi kita baca dalam surat Al-Ghashiyah, thumma inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, kan. Bila kita baca dengan ayat ni, kita bacalah, ya Allah permudahkan hisab. Jadi kita bagilah doa azan, mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian kita pada malam ini. Yang mana baik kepada Allah SWT, saya silap atas kekurangan dan kelemahan saya sebab maaf. Saya akhir nafas yang mulia, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.